bersyukur kepada Allah dengan mengamalkan, dengan menggunakan pemberian orang itu, dengan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya di jalan Allah. Itulah bersyukur kepada Allah. Kemudian sebab dialah pemberi sesungguhnya, Allah lah yang memberi kita. Apakah makhluk yang memberi? Tidak. Makhluk menjadi asbab. Jangan sekali-kali terpacul keluar daripada mulut-mulut kita kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita yang susah, jikalau mereka minta bantuan, sering mereka minta bantuan, kita pula kata, kalau aku tak ada macam mana, susah kau nanti. Na'udzubillah min dalik. Kata-kata itu boleh menjerumuskan seorang kepada ke kancah syirik, kerana bukan kita yang memberi, kita yang Allah gerakkan asbab untuk kita beri. Ramai makcik-makcik, pakcik-pakcik di luar sana kata apa? Kalau aku tak ada, kau susah nanti. Kalau aku meninggal, siapa nak jaga engkau? Nabi SAW, contoh yang terbaik, tidak ada bapa dahulu di dalam kandungan. Berapa bulan dalam kandungan, bapa tiada, keluar, ibu yang menjaganya. Disusukan, umur 6 tahun, ibu pula meninggal dunia. Siapa yang menjaga Nabi SAW? Allah. Jangan sekali-kali keluar daripada mulut kita. Sebab itu tajdid, perbaharui iman kita setiap hari dengan kalimah La ilaha illallah. Itu yang Nabi SAW perintahkan kepada kita. Perbaharui iman kita setiap hari, kerana secara tidak langsung kita dengan kata-kata mulut kita macam mulut tempayan lebih mulia daripada mulut manusia. Kerana mulut tempayan boleh tutup, mulut manusia tidak boleh tutup. Dengan mulut kita yang banyak ni, kita sering menjerumuskan diri kita ke dalam kancah syirik. Dan syirik ini tidak boleh diampuni. Tidak akan, bukan tidak boleh, tidak akan diampuni selagi kita tidak bertaubat. Jikalau kita bertaubat, akan diampuni oleh Allah dosa syirik itu. Tetapi jikalau tidak bertaubat, kita meninggal dunia, Allah akan mengampunkan dosa-dosa orang-orang yang tidak sempat bertaubat melakukan zina. Bukan saya suruh orang buat zina. Allah akan mengampunkan dosa-dosa orang yang tidak sempat bertaubat apabila mereka minum khamar, minum arak. Allah boleh ampunkan dosa-dosa orang-orang yang tidak solat apabila mereka tidak bertaubat dan mereka meninggal dunia. Tetapi Allah sekali-kali tidak mengampuni dosa orang-orang yang syirik kepada Allah apabila mereka tidak bertaubat, tidak sempat bertaubat bila mereka meninggal dunia. Bayangkan kita di masjid 5 kali satu hari berjamaah, kita duduk kuliah kitab Syarah Al-Hikam oleh Tokku Pulau Manis, Syarah Al-Hikam oleh ulama-ulama lain, kemudian kitab Ihya Ulumuddin, kita belajar dengan guru-guru yang hebat, kita pun simpan janggut, tetapi keluar daripada mulut kita perkara syirik. Kemudian kita tidak menyatakan La ilaha illallah setiap hari. Kita tidak perbaharui La ilaha illallah kita. Kita tidak astaghfirullahalazim aku bertaubat. Kita tidak banyak tafakur diri kita. Kita tidak banyak melihat diri kita, tapi kita banyak melihat dosa-dosa orang lain. Tidakkah malu 5 kali Syarah Al-Hikam, Ihya Ulumuddin 5 kali jemaah, kemudian dicampak ke dalam neraka orang yang kita lihat di luar bertatu, beranting-anting, bersubang, tiba-tiba masuk ke syurga Firdaus kerana tauhid dia lebih kuat. Dan sebelum dia meninggal, rupanya dia bertaubat kepada Allah walaupun tidak sempat disolat. Dalam hatinya La ilaha illallahnya lebih kuat daripada orang daripada dalam masjid. Bayangkan, tidak ke malu? Begitukah kita hendak mendabik dada? Saya orang masjid, orang di Gilang Serai, bazar Gilang Serai, buka aurat perempuan daripada manalah datang ni. Kita sibukkan hal rumah tangga kita dulu, anak kita tutup aurat ataupun tidak. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkanlah diri kamu dan ahli keluarga kamu dari api neraka. Selamatkan diri kita bagaimana? Selamatkan diri kita dengan mengamalkan apa yang kita pelajari. Selamatkan diri kita bagaimana? Selamatkan diri kita dengan mulut kita ni. Barulah kemudian kita selamatkan ahli keluarga kita. Dengan mulut kita juga kita selamatkan.
daripada api neraka. Mulut kita bagaimana kita selamatkan? Dua anggota ini, Nabi SAW kata, ramai anak Adam terjerumus dicampak ke dalam neraka jahanam. Apakah dua anggota ini? Lisan dan kemaluan. Sebab tu saya kata mulut tempayan lebih mulia. Mulut kita ni, ya Allah, longkang, puaka. Senang saya kata, mulut puaka. Banyak pasal, kalau bukan mulut puaka, takkanlah sebab lisan ni boleh dicampak ke dalam neraka. Puaka lah tu. Dah puaka, simpan saka. Ya Allah. Itu dia, pusaka puaka.